Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala al-imam al-Bajuri rahimahullah wa qad balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Usama bin Zaid ishtara jariyatan ila syahrin. Sungguhnya telah sampai Rasulullah SAW akan satu berita bahawa Usama bin Zaid Hibbu ibni Hibbi Rasulillah, Zaid bin Al-Harithah kan. Ini Usama bin Zaid, yang antara orang yang Nabi kasih kan ni, duduk dengan Nabi sejak kecil. Zaid bin Harithah kan bukan hamba Nabi kan. Jadi Maula Rasulullah Usama bin Zaid ishtara jariyatan, dia beli seorang hamba perempuan, ila syahrin, beli sehingga sebulan. Ishtara ila syahrin. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Usamata wallahi la tawilul amal. Ini rentetan daripada kalam musannif bahawa para Nabi ini bersifat dengan a'rad al-bashariyah, harus bagi Nabi bersifat-sifat manusia, sama ada untuk tujuan membesarkan pahala mereka ataupun syariatan, ataupun supaya rasa tenang hati daripada kehilangan dunia, atau untuk menunjukkan hinanya dunia. Maka dia ceritalah, diriwayatkan beberapa cerita. Usama bin Zaid beli seorang hamba sehingga sebulan, dan sampai sebulan Nabi dengar berita gitu, Nabi kata Usama ni tawilul amal, panjang cita-cita ni, panjang angan-angan dia. Nampak, sebab beli hamba ni satu bentuk kemewahan lah kira. Makna Usama ni dalam keadaan itu masih hendak kepada dunia juga. Sebab apa Nabi sebut itu? Sebab Usama ni orang rapat dengan baginda. Jadi kalau ikutnya ramai sahabat lain beli terus, beli bukan seorang jariah, beberapa jariah pun apa. Tapi Nabi tak kisah, sebab bukan haram pun. Tapi kalau orang yang dekat dengan Nabi, Nabi kasih ni, Nabi akan beri perhatian lebih, dan kalau boleh Nabi nak supaya jangan sangat terikat dan juga cinta kepada beliau. Sebab itu isteri-isteri Nabi kadang hidup susah. Sebab apa? Nabi nak ajar supaya jangan terikat dengan beliau. Padahal tidak salah pun. Sebab tu akhirnya Nabi pernah mereka minta Rasulullah SAW, minta banyak perkara. Nabi kata boleh, tapi mu pilihlah sama ada nak duduk dengan aku ataupun aku ceraikan kamu. Jadi Nabi nak bagi ahli keluarga ni yang terbaik. Maka samalah dalam Usamah ni, Nabi dengar cerita gitu, Nabi tak kata haram, tapi Nabi sindir kata Usamah ini panjang angan-angan ni, panjang cita-cita.
Thumma qala, kemudian kata baginda. Ini cara Rasulullah didik, supaya nak menyatakan. Sebab itu jelas pada diri Sayyidina Ali dah, kefakiran Sayyidina Ali dalam keadaan dia orang yang hebat. Siti Fatimah, kehidupan yang susah. Siti Fatimah minta khadam, Nabi tak bagi. Nabi bagi zikir. Nabi suruh zikir je. Bukan Nabi tak mampu bagi, tapi Nabi nak ajar bagi orang yang Nabi kasih dekat dengan dia, supaya dapat jangan sangat terikat dengan dunia, biarlah jadikan akhirat matlamat. Kemudian Nabi kata, ma rafa'tu qadami wa dhanantu anni adha'uha hatta uqbada. Tiada aku angkat kakiku dan aku sangka bahawa aku akan letak balik, aku dapat letak balik sehingga kecuali aku, sehingga aku ditarik. Uqbada maknanya mati. Qabat maknanya mati. Maknanya aku angkat kaki, aku tidak sangka bahawa aku letak balik ataupun aku mati. Gitu. Aku mengangkat kakiku dan aku menyangka bahawa aku tak boleh, aku meletakkannya sehingga aku mati. Maknanya aku bila angkat kaki nak letak tu, aku tak tahu boleh letak ke mati dulu. Itu maksud dia. Wala fatahtu aini wa dhanantu anni ughmidha hatta uqbada. Dan tidak aku buka mataku dan aku sangka bahawa aku dapat tutupnya sehingga aku ditarik nyawaku. Maknanya aku buka mata, aku tak tahu sama ada aku sempat tutup ke, aku tahu aku mati dulu. Wala laqamtu luqmatan, dan tidak aku telan satu telan makanan. Wa dhanantu anni usiruha, dan aku sangka bahawa aku dapat lalukan. Usiruha ni lalukan makanan, jatuhkan makanan, bahasa kita jatuh makanan dalam perut. Hatta uqbadha, sehingga aku dimatikan. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang nyawa Muhammad pada genggamannya, innama tu'aduna la'atin, sesungguhnya apa yang kamu dijanjikan itu pasti akan datang. Wa ma antum bimu'jizin, dan tiadalah kamu ketika itu dapat mu'jizin, maknanya tiadalah kamu ketika itu dapat lari ataupun dapat mengelak. Jaza maknanya dapat melarikan ataupun dapat lari daripada ketentuan Allah itu. Wa ma antum bimu'jizin, tiadalah kamu dapat mengelak daripada ketentuan Allah itu. Ayat sama tadi tafsir di masjid. Wa innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin, surah dalam tafsir di Masjid Ladang tadi. Okay. Jadi itu menunjukkan bahawa Rasulullah SAW tidak melihat pun dunia sebagai tempat tinggal yang tetap. Bahkan sehingga Nabi kata, aku angkat kaki dan aku rasa nak letak tu boleh jadi mati dulu. Aku telan makanan, boleh jadi aku tak mampu turun pun boleh jadi mati dulu. Dekatnya Rasulullah dengan kehidupan dan akhirat. Wa akhraja Abu Nu'aim an Abi Hurairah, mengeluarkan oleh Abu Nu'aim daripada Abu Hurairah, qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah ma li la uhibbul mauta. Ya Rasulullah, kenapa aku tidak suka mati? Kenapa aku tak mau mati? Faqala laka malun, Nabi tanya dia, kamu ada harta ke? Qala na'am, kata dia ya. Qala sallallahu alaihi wasallam qaddimhu. Qaddim kedepankan makna belanjakan, sedekahkan. Fa innal qalbal mu'mini ma'a malihi, kerana hati orang beriman itu bersama harta. In qaddamahu ahabba an yalhaqahu, jika dia mendahulukan
hartanya itu, maka dia akan suka bahawa diiringinya akan mati tadi. Hartanya ikut sekali sebagai bekalan mati dia lah. Kalau dia sedekahkan, takdimkan harta, mendahulukan harta, maknanya dia keluarkan hartanya untuk sabilillah, maka ketika itu dia akan sukalah bahawa mati dan harta itu akan ikut dia sekali lah. Wa in akharahu ahabba an yata'akhkhara anhu. Kalau dia kemudiankan, meletak belakangkan harta, makna harta itu disimpan, maka dia suka supaya dilewatkan mati daripada. Kalau orang duk simpan harta, memang tak mau mati. Dia sukalah bahawa mati itu ke belakang atau dilewatkan daripada dia. Jadi caranya belajarkan harta. Jadi soalan Nabi tanya macam mana ubatnya? Ialah dengan harta lah. Orang ada harta takutlah mati. Apa dia? Ay yata'akhkhara anhu, ay yata'akhkhara al-maut anhu. Wa'lam anna adh-dhamma al-warida fid dunya, ketahuilah bahawa celaan yang datang pada dunia, hadis-hadis yang datang pada dunia, mencela dunia itu hina dunia itu ni, innama huwa fid dunya asy-syaghilati 'anillahi ta'ala, hanya saja pada dunia yang menyibukkan daripada Tuhan. Itu yang tercela. Dunia yang dapat menyibukkan daripada Allah itu yang dicela. Wa 'alaiha yuhmalu qauluhu ta'ala, atas inilah dipaham dan ditanggung firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa zikrullah, ataupun illa zikrallahi wa ma walahu. Dunia itu dilaknat, dicela segala yang ada padanya kecuali zikrallahi wa ma walahu aw alimun wa muta'allim. Dalam sambungan hadis, dunia itu dilaknat, dicela. Dunia itu tak ada guna kecuali ingat kepada Allah, zikrullah, dan yang walahu, dan yang seumpamanya, ataupun orang yang belajar ataupun orang yang mengajar. Jadi perkara-perkara dunia hak lain tu semua dilaknat, tak ada faedah. Hak ni je zikrullah aw muta'allim aw aliman aw muta'allim. Wa ma walahu, dan apa yang seumpamanya, ay minat tasbih, daripada tasbih, wa tahmidi, daripada tahmid, wa tahlil, dan la ilaha illallah. Jadi hak bahagian lain tak ada guna. Hak ni je berguna daripada dunia. Jadi itu maksud dicela dunia yang menyibukkan daripada Allah. Amma dunya allati lam tushghil anhu, adapun dunia yang tidak menyibukkan daripada Allah, fala dhamma fiha, maka dunia itu tidak dicela, tidak ada kejian dan tidak ada celaan pada. Tidak dikeji. Sebab kita hidup dunia kan, maka dunia mana yang dicela? Dunia yang tidak menyibuk pada Allah, tidak dikeji padanya. Bal hiya mahmudatu, bahkan dipuji. Wa yuhmal alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ditanggung di atasnya ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mat dunya matiyatul mu'min, sebaik-baik dunia itu tunggangan kenderaan orang mukmin. Dunia ni, sebaik-baik bahagian dunia ni ialah menjadi tunggangan dan kenderaan orang mukmin. Maknanya orang mukmin dia akan ambil dunia kau. Dia duduk dunia memang terpaksa, tapi sebagai tunggangan, sebagai wasilah dia, kenderaan dia. Biha yasilu ilal khair, dengan dunia akan sampai kepada kebajikan. Wa biha yanju minasyarr, dengan dunia juga terselamat daripada keburukan. Ni dipuji pula. Wa bidzalika, dari kerana itu, yu'lam,
diketahui annaha ay anna dunya laysat mahmudatan li dzatiha. Dunia itu tidak dipuji kerana dirinya, wala madhmumatan li dzatiha, dan tidak dikeji kerana zatnya. Dunia itu hukumnya ganda. Dipuji ke dikeji bukan. Melihat pada zat dunia tak ada nak puji pun tak boleh, nak keji pun tak boleh. Yang dipuji, yang dikeji itu berdasarkan apa yang dibuat dengan dunia tersebut, atau kesan daripada dunia tersebut, sama ada mendekatkan pada Allah atau menjauh kepada Allah. Pada diri dunia itu tak ada pujian dan tak ada kejian. Dunia tu baru bukanlah. Perempuan tu dunia tak? Perempuan tu dunia tak? Bukanlah tak? Bukanlah ke tak? Kalau ya Perempuan bukanlah tak? Perempuan dewasa yang berakal bukanlah tak? kalau berarti bukanlah bakal. Ada. Apa sabit dengan bukanlah tak bukanlah? Macam TV ke? Macam TV ke? Itu masuk segala benda. Segala benda dunia tu umum. Kehidupan dunia ni tak kira lah. Dia tu tidak dipuji dan dikeji kerana dirinya itu. Waqad qala az-Zamakhsyari fi dhammiha, dan telah berkata oleh Zamakhsyari pada mencelakan dunia itu, safatid dunya li auladiz zina wa liman yuhsinu darban aw ghina wa hiya lil hurri makhadun kadir ghabina al hurru la umri ghabana. Safatid dunya li auladiz zina, hening ataupun indahnya dunia, murni sucinya, indahnya dunia bagi anak-anak zina. Dunia tempat-tempat orang keji, anak zina, indahlah bagi mereka. Waliman yuhsinu darban aw ghina, dan bagi orang yang pandai memukul rebana, pukul gendang, main alat muzik lah, aw ghina, atau pandai menyanyi. Pokok artis, pokok menyanyi, pokok tu yang pandai menepuk rebana tu. Darban tu mana darban minal lahwi lah, aw ghina, atau menyanyi, hiburan lah tu. Wahya lil hurri makhadun kadir, dan dunia itu bagi orang yang hur, orang yang merdeka, orang yang merdeka jiwanya. Makhadun kadirun, umpama kohok yang keji, kotor. Kohok orang duk simpang ke head. Ghabinal hurru, beruntunglah oleh orang yang merdeka itu. La umri, demi Tuhan, ay la umri ghabinal hurru ghabana mutlaq. Beruntunglah orang yang merdeka itu akan keuntungan yang sebenar. La umri, sumpahlah demi Allah. Okey, hur apa maksud? Wa muraduhu bil hur, yang dikenakan dengan hur ni kamilul akhlaqi, orang yang sempurna akhlaknya. Hasanul fi'ali, ataupun husnu balik. Kamilul akhlaqi wa husnul fi'ali, elok kelakuan. Tayyibul usuli, baik keturunan. Itu maksud hur ni, bukan hur makna orang merdeka lawan bagi hamba, orang yang baik. Wa huwal muradu biqauli syairi, itu yang dimaksudkan oleh kata penyair. Asa'tan nasa an khillin wafi, faqalu ma ila hadha sabilu, tamassak in zafarta bidhaili hurri, fa innal hurra fid dunya qalilu. Asa'tan nasa an khillin wafiyin. Asa'tan nas, sini ada riwayat hasyiah tak? Ada? Tak ada? Lepas tu ada ni. Ada?
nas. Kita tulis benda tu. Ha? Ada ditulis hasiah tepi tak? Tak ada. Tak ada. Hasiah tepi tak ada. Sebab dalam sebahagian nuskah dia asal ta dia sa'altu. Dia tulis dengan sa'altu. Sa'altu. Kalau dalam tahqiq ni pun dia guna sa'altu. Sa'altu. Asal ta tu sa'altu. Sa'altu. Ha? Di mana? Hamzah depan. Oh, hamzah depan tu. Tak ada, tak ada. Kalau gitu maknanya memang dia sa'altu. Oh, sa'altu dekat. Sa'altu. Tak ada hamzah depan. Jadi hak ni pun tambah lam. Tambah lam hamzah. Ini ditulis wa kadza fi nusakhil matbu'ah wa la'allahu sa'altun nas. Dia betul. Sa'altun nas 'an khillin wa fiin faqalu ma ila hadha sabilu. Sa'altun nas, aku bertanyakan manusia, an khillin wa fiin, tentang sahabat yang setia. Aku tanya orang, nak cari mana sahabat yang setia. Faqalu ma ila hadha sabilu. Mereka berkata wafiyin. Tu tulis kan? Tak jelas. Khillin wafi. Faqalu ma ila hadha sabilu. Mereka berkata tiada bagi ini jalan. Kata tak ada jalan nak cari sahabat yang setia ni. Tamassak in zafirta bidhaili hurrin. Berpeganglah kamu in zafirta, jika kamu mendapat bidhaili hurrin. Zaili mana ekor lah, makna dapat. Ekor makna dapat. Kalau umpama kalau datang pegang ekor lah umpamanya. Bidhaili hurrin, dengan orang yang merdeka. Merdeka ni mana tak dia lah. Kamilul akhlaq, husnul fi'al, tayyibul usul. Jadi dia kata tak ada jalan nak cari sahabat yang setia. Tapi kalau kamu jumpa, pegang betul-betul. Fa innal hurra fid dunya qalilu. Kerana orang yang merdeka di dunia ini amat sedikit. Bahkan masyhur indal Arab salasatun minal mustahilat. 3 perkara benda mustahil. Al-anqa, lepas tu wal ghaul wa khillun wa fi. Al-anqa wal ghaul wa khillun wa fi. Ini masyhur indal Arab, dalam kitab-kitab adat ni. 3 benda yang mustahil, yang tak ada tak ada wujud. Ghaul ni hantu, syirek. Yang kedua anqa, phoenix. Bunga phoenix. Yang ketiga ialah khillun wa fi, sahabat yang setia. Sehingga kata yang mustahil, tak mustahil, tapi maknanya nadiran an yujada, gitulah. Fa innal hurra fid dunya qalil. Kau anqa ala atun min al mustahilat al-ghawl wal anqa wal musli. Ainu qaf alif hamzah. Dia sastra Arab. Kerana sastra ni la yuhmal ala haqiqatihi. Tapi nak kata benda itu azizun, benda itu benda yang sangat payah lah. Dan memang tak ada pun Ja'far pun itu burung dalam legenda. Ada. Dia hidup burung api. Phoenix. Phoenix. Kan dia lahir daripada abu asap kan. Dia lahir pada abu asap terbit. Tengok Harry Potter lah.
tak ada benda tu. Roh tu ada orang jumpa, tu gitu roh tu ada orang jumpa. Tapi maknanya sastra disebut gitu. Khilul wafi ada je pun, apa tak ada. Cuma maknanya payah sampai dibukakan sebegitulah. Inna sadiqal haqqi man kana ma'ah wa man sadda anka liyajma'ak wa man shattata wa man idza riba zaman sadda'ak wa man idza shattata shattata syamlahu liyajma'ak. Ada kalam tak ingat. Inna sadiqal haqqi man kana ma'ak wa man yudhira nafsahu liyanfa'ak wa man idza dhaqa az-zaman sadda'ak shattata fika syamlahu liyanfa'ak. Inna sadiqal haqqi man kana ma'ak. Inna sadiqal haqqi man kana ma'ak wa man yudhirra nafsahu liyanfa'ak. Inna sadiqal haqqi man kana ma'ak. Ni arti dalam mana ni? Dalam syawahid, dalam nahwu maksud. Atau dalam mana dah ingat. Wa man yudhirra nafsahu liyanfa'ak wa man idza ribat zamanu sadda'ak shattata fika syam nafsahu sattata fika syamlahu liyajma'ak. Kawan yang sebenar itu orang yang berserta kamu, orang yang sanggup menyusahkan dirinya untuk memberi manfaat kepada kamu. Orang yang apabila mari masa yang sukar, dia akan bersama kamu. Dia rela syattata fika syamlahu, makna rela mengorbankan dirinya untuk menghimpun kamu, untuk tolong kamu. Okay. Ini rasa dalam kitab tasawuf ada ingat. Jadi itu kata dia, fa innal hurra fid dunya qalilu, sedikit saja. Wa huwal muradu aidan, itulah juga yang dimaksudkan hur di sini, masih ke kalimah hur. Biqaulil Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dengan kata Imam Syafi'i, al-hurru man ra'a widada lahzah wa tamali man afada lafzah. Al-hur, orang yang hur tadi, orang yang sempurna akhlaknya tadi, orang yang meraihkan widada lahzah. Widad ni makna kasih, ataupun kalau persahabatan lah, kasih yang sekejap. Mana ataupun kita nak kata apa terjemah widad, boleh lah persahabatan ataupun kasih sayang yang sekejap. Wantama, dan dia mengikut dan menurut. Menurut, mengikut makna menghormati. Liman afada lafzah, bagi orang yang memberi faedah walau satu lafaz. Jadi Imam Syafi'i kata, orang yang merdeka sempurna akhlak tu orang yang meraihkan, orang yang mengambil berat kebajikan yang sekejap. Boleh tu, kebajikan yang sekejap. Orang buat baik ke dia pun, dia akan ra'i, dia akan terima kasih, dia akan ingat, dan dia akan intama, dia akan maknanya hormati, dia akan ikuti, dia akan turut liman afada lafzah, kepada orang yang memberi faedah walaupun satu lafaz. Satu benda je kalimah dia ajar, orang ni dia akan hormat dia. Dia takkan khianat, dia tidak akan kutuk dan seumpamanya. Katanya, kataan ini Imam Syafi'i kata, ada seorang badui datang. Masa tu Imam Syafi'i tengah mengajar lah. Orang lain masuk, dia tak kisah. Tiba-tiba seorang badui, Arab badui masuk, dia bangun. Sehinggalah orang tu keluar, dia bangun, maknanya hormat orang tu. Lepas tu orang tu keluar. Jadi sahabat-sahabat lain
murid Imam Syafi'i tanya, "Ya wahai Imam Syafi'i, orang ni orang Badui biasa je, bukan apa Quran, bukan ahli ilmu dia ni." Dia kata, "Aku pernah tanya pada orang Badui ni. Tak, tentang masalah apa ni, kenapa anjing kecil yang kat kaki sebelah. Jadi Badui ni kata, yang akak kaki sebelah tu, anjing tu dah balik tu. Kalau dah balik lagi, yang kecil dah akak kaki." Dia ajar Imam Syafi'i satu ilmu. Jadi Imam Syafi'i hormat dia sebab tiba. Nampak tak? Itu keluar kata Imam Syafi'i ni, "Al-hurru man ra'a widada lahwa." Orang yang sempurna akhlak tu, orang yang makna baik itu, dia akan menghormati orang buat baik sekejap, dan dia akan maknanya dia akan ikut, dan juga dia akan hormat kepada orang yang memberi faedah walaupun satu lafaz. Maknanya itu menunjukkan kesempurnaan akhlak seseorang, ketinggian akhlak seseorang. Ini masyhur kalam Imam Syafi'i ni. Qauluhu wa adami ridahu ta'ala biha dara jazaa'in li anbiya'ihi wa awliya'ihi. Dan menunjukkan bahawa tidak redanya Allah Ta'ala dunia itu menjadi negeri balasan kepada para nabi dan para walinya, bi'tibari ahwalihim fiha, kerana melihatkan, mengambil iktibar daripada keadaan mereka di dunia, alaihimus salatu wassalam. Qauluhu wa adami ridahu biha ila akhirih ma'tufun ala madkhulil lam fi qawlihi, masuk di atas, maktuf di atas yang masuk kalimah yang masuk pada lam, mana li khissati qadriha wa li adami, di atas pada madkhulil lam. Lam tu masuk li khissati, ya, li khissati kan, li khissati. Jadi li khissati wa li adami, di atas itulah qadriha. Min atfil musabbabi alal sabab. Ataf ini daripada aspek ataf musabbab kepada sebab. Ataf musabbab ke atas sebab. Mana sebab, mana musabbab? Mana sebab, mana musabbab? Khissati sebab, musabbab dia musabbab dia ada muridha. Jadi ada muridha tu ma'tuf ala khissah min atfin musabbab. Musabbab mana? Ada muridha ala sabab khissati qadriha. Apa maksud? Sebab ni mana sebab? Khissati qadriha. Sebab kita letak ayat. Sebab hina dunia itu, Tuhan tidak redha dunia jadi negeri balasan para nabi. Nak sebut musabbab dulu pun boleh. Tuhan tidak redha dunia menjadi balasan para nabi kerana hina dunia. Jadi kerana hina itu sebab, ada muridha tu musabbab. Fali khissati qadriha indallah, itu sebab tu. Kerana hina kedudukan dunia di sisi Allah, lam yardaha, tidak redha Allah Ta'ala dunia itu, dara jazain, sebagai negeri pembalasan, li anbiya'ihi, kepada para nabi, wa awliyaihi, para kekasihnya. Id law radiyaha, kerana kalau Allah Ta'ala redha dunia itu dara jazain, sebagai negeri pembalasan, lama hamahum minha, nescaya Tuhan takkan halang mereka daripada dunia. Hama ni makna sekat, himayah. Tuhan takkan sekat mereka pada dunia. Tuhan Allah kan. Ni Tuhan buat sekatan pula. Tak boleh masuk ni. Tuhan takkan larang, takkan sekat mereka pada dunia. Ma'annahum aktsarul khalqi ibadatan, walhal mereka lah yang makhluk yang paling banyak ibadat. Wa asyadduhum ta'atan, dan yang paling kuat taat. Kalau makna nak dibalas,
Kalau dunia layak dibalaskan dunia, mereka lah patut dapat banyak dunia. Paling banyak harta, paling senang pakai, paling banyak tu patut mereka lah. Ya. Qauluhu, kita bacalah supaya kurang-kurangnya dah lekat semua, lekat sikit dah, ambil iktibar. Payah dunia ni. Payah. Mudah bagi orang tidak ada ujian dunia. Tambah bagi orang belajar lagi lah. Yang telah ada ujian dunia sangat payah. Kau ada? Tak tahu bang. Tengok. Dari segi perkahwinan tu. Dari segi bejang. Dari segi bejang. Umur lah dunia ni. Lagi harta kan. Macam orang besarnya harta. Bila ada harta, nak benda. Nak kenyang perut boleh, nak bini ramah boleh, nak saya apa, nak buat anak boleh. Harta kan. Jadi orang masa belajar ni ambil peringatan betul-betul. Ambil peringatan apa? Sebab ada orang dia belajar. Masa duduk belajar dulu, kawan-kawan kita belajar sama-sama belajar. Tapi belajar setakat di buku gitu lah. Ni masa tu kena tanam dah. Tentang apa yang ulama sebut dalam kitab-kitab berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan guru mana, kena tanam walaupun kita belum berada tempat tu. Sebab satu hari nanti bila kita berada pada tempat ujian tu, kalau kita dah tanam kemah dah, maka masa tu cabaran tu kuranglah sikit. Tapi kalau sekadar kita lalu saja kita tu, maka masa tu pun ustaz pun boleh ustaz pun boleh gugur. Tahu tak? Ustaz pun boleh buat tu guru apa, boleh tercampur. Asalullah salamah. Ya. Qauluhu bi'tibari ahwalihim fiha, kerana mengambil kira atau mengambil iktibar daripada keadaan para nabi dan para awliya di dunia ila akhirih. Ini ni bi'tibari muta'alliqun bikullin minat tasalli wat tanbih. Ba tu harah ja, ada tempat takluk dia. Tempat takluk mana? Daripada tasalli wat tanbih. Mana? Belum ni lah. Litasalli anid dunya. Litasalli anid dunya bi'tibari, ambil tu. Litasalli bi'tibari ahwalihim. Dengan melihat keadaan mereka, kita pun tasalli, rasa lega, rasa tenang hati. Dengan melihat iktibar ahwal mereka, litambi, tujuan nak memberi perhatian dan nak buat penjagaan. Jadi batu bertakluk dengan dua, dengan tasalli dan tambi. Wa yasihhu an yakuna muta'alliqan bi kullin minal af'alil arba'ah. Katanya sah juga ba itu bertakluk dengan setiap daripada fi'il yang empat, ala wajhi tanazu', atas jalan tanazu'. Tanazu' dalam ni apa? Tanaza'a amilani li ma'mulin wahidin. Dua amil dia berebut sebenda. Dia rasa satu benda takluk muta'allaq dia sebenda je lah. Ma'mul takluk dia satu amil je lah. Ni sekarang ni amil banyak. Amil banyak. Makmur satu. Saya makan, saya minum, saya duduk di meja. Saya duduk di meja, saya makan di meja, saya minum di meja. Banyak. Tu makmurnya di meja tu. Amil dia banyak, duduk, makan, minum. Itu tanazuk lah. Tak nampak? Ada dengar tak tanazuk? Tak ada dengar? Dah ngaji nahwu kan? Tak ada? Dah petang petang dunia dah petang banyak. Dah petang secara petang dapat kulit-kulit. Dah apa? Ramai mengajar Jurumiyah. Baca sekat. Lepas tu nak baca hadis 40. Ramai orang buat daurah Jurumiyah, mengajar Jurumiyah ramai. Okey, ala wajhi tanazu', atas jalan tanazu'. Kawaki ada tanazu'. Kawaki ada.
Majumih lah doa. Ibnu Malik adalah. Wa qawlu ba'dihim, kata sebahagian mereka, innahu muta'alliqun biqaulihi wa adami ridahu biha. Kata sebahagian ulama, dia kata di i'rab ba tu muta'alliqun dengan adami ridha tu, fihi bu'dun la yakhfa, itu jauh sekali, tidak tersembunyi. Maknanya jauh sangat-sangatlah. Mana? Adami ridhahu ta'ala biha bi'tibari dengan mengiktibarkan keadaan para nabi, maka tu Allah tidak redha. Tak kait tu jauh sekali lah. Nampak tak? Jauh sekali. Tak ada itu. Qauluhu wa yajma'u ma'ani hadhihi al-aqaidi kullihi qawlu la ilaha illallah. Ini perbahasan la ilaha illallah, bahasa syahadah ni. Ini penting ni. Jadi bahasa ni menarik kot ni. Ini yang ibtikar Imam Sunusi rahimahullah, yang tidak dibuat oleh orang sebelumnya. Dia menghimpunkan kalimah perkara tauhid dalam kalimah syahadah. 50 itu dalam kalimah syahadah. Boleh ke buat makrifat, kita tafsir syahadah ikut cara dia. Tafsir ikut cara dia. Mengarut sekali tafsir. Ini kita boleh tengok. Lepas ni kita tengok macam mana tafsir sebenar bagi la ilaha illallah Muhammadur Rasul.